Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asbah binti Abdul Razak. Nama metrik S181022608. Hari ini saya dan ahli kumpulan akan membentangkan tajuk penyelesaian menurut perspektif politik Islam mengenai pengurusan pernikahan semasa PKP. Definisi pernikahan di sudut bahasa ialah dakak dan bertaut, iaitu bertaut antara satu sama lain. Menurut mazhab Syafi'i, nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan. Manakala dari segi yang kita mudah faham, suatu akad yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, yang menimbulkan hak serta kewajipan antara kedua-duanya. Dari segi istilah pula, akad nikah bermaksud mengharuskan hubungan antara suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Ia diistilahkan sedemikian kerana ingin merapatkan hubungan antara individu. Orang Arab mengatakan nikah ini sebagai bermesra dan bersetubuh. Perkahwinan adalah satu ikatan antara seorang lelaki dan perempuan untuk hidup bersama di alam rumah tangga di samping untuk melahirkan zuriat yang ramai dan untuk meneruskan kelangsungan hidup mengikut batas-batas syarak yang telah ditetapkan. Syariatan nikah. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menggalakkan supaya umatnya supaya bernikah. Saya ambil satu contoh ayat Al-Quran daripada surah An-Nur ayat 32. Dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu dan orang yang layak berkahwin dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya dan lagi Maha mengetahui. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, adalah Nabi Muhammad memerintahkan kami berkahwin dan menegah kami daripada memujang dengan tegahan yang keras. Dan sabda baginda, kahwinlah kamu dan beranak pinaklah kamu kerana sesungguhnya aku berbangga kerana banyak bilangan kamu pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hal ini jelaslah bahawa Islam menggalakkan umatnya supaya berkahwin. Hal ini disebabkan banyak manfaat bernikah dan faedah terhadap individu dan masyarakat. Hukum nikah menurut syarak. Ulama Islam telah membahagikan hukum nikah kepada 7 bahagian. Yang pertama, sunat berkahwin. Sunat berkahwin bagi seseorang yang berkemampuan zahir dan batin, mempunyai keinginan nafsu syahwat, di samping memiliki pelanjaan dan nafkah serta mas kahwin dan cara hidup dirinya serta pasangan. Pada masa yang sama, dia mampu mengawal dirinya daripada melakukan maksiat. Namun demikian, walaupun dia dapat menahan dirinya daripada perkara mungkar, namun tidak elok jika dia tidak berkahwin kerana Islam menggalakkan perkahwinan dan Nabi Muhammad menyukai umatnya yang ramai. Kedua, sunat tidak berkahwin. Makruh berkahwin bagi seseorang yang mempunyai keinginan tetapi tidak mempunyai perbelanjaan nikah dan nafkah. Sehubungan dengan itu, dia harus menjaga diri dengan beribadat atau berpuasa. Lantaran kesibukannya itu akan mengurangkan dirinya daripada berfikir tentang berkahwin dan mengendurkan keinginannya sehingga dia mampu mengatasinya dengan kurniaan Allah. Ketiga, makruh. Hukum ini makruh apabila seseorang itu tidak perlu kepada perkahwinan. Contohnya, seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin sama ada disebabkan oleh faktor usia yang telah tua ataupun seseorang itu menghidapi penyakit yang berpanjangan atau tidak mempunyai perbelanjaan dan kurang kemampuan nafkah. Tambahan pula, jika dia berkahwin, dia akan menzalimi bakal isterinya yang akan mengakibatkan kezaliman kerana tidak mampu memberi nafkah. Keempat, afdal tidak berkahwin. Hukum ini adalah apabila seseorang memiliki kemampuan untuk berkahwin tetapi tidak berhajat kepada perkahwinan kerana tidak ada keinginan ataupun beribadat ataupun menuntut ilmu. Justru menumpukan kepada ibadat dan menuntut ilmu itu lebih baik daripada berkahwin kerana ditakuti kalau dia berkahwin akan mengganggu tumpuannya.
Kelima, afdal berkahwin. Seseorang yang tidak kuat beribadat ataupun menuntut ilmu bahkan berkemampuan untuk berkahwin, afdal baginya berkahwin agar kelapangan masa itu tidak mendorong dirinya melakukan perkara yang keji. Melalui perkahwinan akan membantunya melakukan kebaikan, melahirkan zuriat serta merambalkan keturunan. Keenam, wajib berkahwin. Kewajipan ini hanya bagi mereka yang tidak dapat mengawal nafsu. Jika dia dibiarkan, dia akan membawa kepada perzinaan. Di samping itu, mereka mempunyai kemampuan untuk menyara keluarga apabila berkahwin kelak. Yang ketujuh, haram berkahwin. Jika seseorang yang mempunyai keyakinan bahawa dia akan menzalimi isterinya dan dia juga tidak mempunyai nafsu syahwat akibat sakit ataupun terlampau tua dan tidak mampu lagi memberi nafkah kepada isterinya. Selain itu, haram bagi mereka yang lemah dari segi memenuhi hak tanggungjawab dalam perkahwinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufarisha binti Mahmud, I17302-338. Okey, saya akan membentangkan tentang rukun dan juga syarat nikah. Okey, rukun nikah terbahagi kepada 5, iaitu lafaz nikah, suami, isteri, wali dan juga 2 orang saksi. Jika terkurang ataupun tidak ikut rukun ini, maksudnya macam jika kita tidak mengikuti rukun ini, maknanya sesuatu perkahwinan itu tidak akan menjadi sah tanpa kelima-lima rukun yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada syarat. Syarat bagi lafaz nikah yang pertama, lafaz akad nikah atau kahwin dalam ijab dan qabul hendaklah jelas. Maksudnya, lafaz yang disebut ataupun didengar tu mestilah jelas lah. Dia tak boleh macam kurang jelas. Yang kedua, ijab dan qabul hendaklah berturutan. Maksudnya, selepas wali berkata kepada pengantin lelaki, lepas habis saja wali kata kepada pengantin pengantin lelaki pula kenalah sambung, kenalah terus. Maksudnya macam bila wali cakap, aku kahwinkan kamu dengan anak perempuanku, dan seterusnya pengantin lelaki perlulah berkata, aku terima nikah anak perempuanmu. Maksudnya dia kena berturutan lah. Dia tak boleh tunggu, dia tak boleh lama lah untuk melafazkan tu. Seterusnya hendaklah menggunakan lafaz kahwin atau nikah. Maksudnya macam saya sebut tadi, bila wali cakap aku kahwinkan kamu dengan anak perempuanku, maknanya aku kahwinkan kamu dengan anak perempuanku, tu wali berkata. Kemudian suami pula cakap, aku terima nikah anak perempuanmu, maknanya dia mestilah menggunakan perkataan seperti itu. Tapi ada khilaf daripada ulama tentang lafaz ini. Ada yang mengatakan tidak sah jika kita tunggu dalam tempoh tertentu. Maksudnya bila wali dah cakap aku kahwinkan kamu dengan anak perempuanku, kemudian pengantin lelaki itu mengambil masa. Di situ berlaku khilaf lah antara ulama. Okey, seterusnya syarat bagi suami. Syarat bagi suami dan juga isteri ini dia lebih kurang sama saja, iaitu suami itu bukanlah mahram kepada pengantin perempuan. Kemudian dia mestilah seorang lelaki, bukan pondan ataupun darai ke apakah dan sebagainya. Kemudian bakal suami ataupun bakal isteri itu bukanlah dalam keadaan ihram, kerana sesuatu perkahwinan itu menjadi tidak sah jika berada dalam keadaan ihram. Lepas tu mestilah beragama Islam. Orang kafir tidak boleh kahwin dengan perempuan beragama Islam. Okey, yang syarat bagi isteri lebih kurang sama juga dengan syarat suami. Cuma syarat untuk isteri ni tiada halangan untuk bernikah. Tiada halangan untuk bernikah tu maksud dia macam perempuan tu bukan termasuk dalam perempuan yang haram dikahwini ataupun menjadi milik tuna orang. Dia bukan tuna orang. Okey. Seterusnya syarat-syarat bagi wali. Syarat-syarat bagi wali ni mestilah Islam,
orang kafir tidak sah. Dia mestilah Islam lah, dia tak boleh jadi orang kafir ni. Akad orang kafir tidak sah untuk menjadi wali. Kemudian dia mestilah adil. Adil ni maksudnya macam dia tidak melakukan dosa kecil ataupun dosa besar. Contoh dia macam yang boleh mencemarkan maruah diri dia. Contohnya macam dia kencing tengah jalan ataupun sebagainya. Kemudian dia mestilah balik dan berakal. Maksudnya dia tu mampulah untuk menjadi wali. Dia bukanlah budak-budak yang, kalau budak-budak mestilah mereka ni tak mampu nak jadi wali sebab mereka nak uruskan diri mereka pun tak boleh kan. Lepas tu mestilah akal. Dia bukan orang gila. Kalau orang gila ni memang tak sah lah untuk jadi wali sebab mereka tak ada akal fikiran untuk berfikir. Kemudian dia tiada penyakit yang mencacatkan fikiran. Maksudnya macam nyanyuk. Kalau orang nyanyuk ni memang tak boleh jadi wali lah kan. Kemudian dia tidak berihram. Tidak berihram ni maksudnya tak sah lah kalau dia berihram kemudian dia jadi wali kepada, dalam keadaan dia berihram tu dia menjadi wali dalam sesuatu perkahwinan. Maknanya perkahwinan tidak akan menjadi sah. Kemudian syarat bagi wali pula. Wali ni terbahagi kepada dua, iaitu wali ijbar dan juga wali ikhtiar. Wali ijbar ni wali iaitu datuk ataupun ayah lah yang berhak mengawinkan anak perempuan yang dewasa. Kalau wali ikhtiar pula wali yang berturutan tetapi berhak macam wali yang mengawinkan janda. Seterusnya, syarat bagi saksi dia mestilah Islam, bukan orang kafir. Lepas tu mestilah lelaki sahaja, bukan perempuan. Bukan, walaupun dua orang lelaki satu perempuan pun tak boleh, dia tak sah juga. Dia kena lelaki, dua orang lelaki sahaja. Kemudian mestilah berakal dan juga balik, cukup umur. Mestilah akal dia tu elok dan juga dia waras. Kemudian dia mestilah adil lah, macam saya sebut yang syarat wali tadi tu. Adil ni macam dia boleh berfikir dengan matang. Lepas tu dia tidak melakukan sebarang dosa kecil maupun dosa besar yang boleh mencemarkan maruah mereka. Kemudian pendengaran dan penglihatan yang baik. Maksudnya dia tak pekak, dia tak buta. Maksudnya dia boleh tengok akad sesuatu akad nikah tu dengan jelas. Dan juga dia tak pekak lah, supaya nanti bila orang tanya sah ke tak sah, dia tak dengar. Dia jadi macam apa tu, macam tu lah. Pandangan mazhab berkaitan dengan rukun semasa akad nikah ni, mazhab Maliki dan juga Syafi'i dia lebih kurang sama. Cuma mazhab Maliki ni mempunyai 6, iaitu suami, isteri, 2 orang saksi, lafaz dan juga mahar. Manakala Syafi'i dia mempunyai suami, isteri, 2 orang saksi, wali dan juga lafaz. Cuma dekat Maliki ni dia tambah mahar sahaja. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak ada mahar. Dia ada 5 sahaja. Kemudian mazhab Hambali mempunyai 3 rukun saja, iaitu suami, isteri dan juga lafaz. Makna kata kita orang Islam di Malaysia berpegang kepada satu mazhab sahaja, iaitu mazhab Syafi'i. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Ummi binti Muhammad Zain, I181027006, akan membentangkan berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam urusan pernikahan sewaktu PKP. Baik, pada awal tahun 2020, kita dikejutkan dengan penularan wabak coronavirus. Bukan hanya di Malaysia, bahkan seluruh dunia terkesan dengan wabak tersebut. Akibat peningkatan pesakit positif yang amat tinggi di Malaysia, ia menimbulkan rasa kerisauan dan ketakutan dalam kalangan masyarakat. Kemudian kerajaan mengambil langkah untuk membendung penularan tersebut dengan menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini dijalankan, banyak urusan dan aktiviti sosial menjadi terhad. Ia termasuk dalam urusan pernikahan.
Permasalahan yang timbul dalam urusan pernikahan ialah yang pertama, kita tidak dibenarkan untuk merentasi negeri maupun daerah ketika PKP dijalankan. Ia menjadi permasalahan kepada pasangan yang berlainan daerah dan negeri untuk menjalankan urusan pernikahan mereka. Yang kedua adalah sewaktu PKP dijalankan, kita tidak dibenarkan untuk mengadakan pertemuan secara fizikal. Seperti kebiasaan majlis pernikahan, ia memerlukan kepada wali, saksi dan pasangan pengantin. Yang ketiga adalah kita tidak boleh mengadakan sebarang perayaan ataupun kenduri untuk meraihkan pasangan yang baru bernikah dengan tujuan untuk menghebahkan ikatan tersebut. Melihat kepada masalah yang timbul ini, kerajaan tidak memandang mudah dan segera mencari penyelesaian bagi masalah ini. Yang seterusnya adalah kesan PKP terhadap urusan pernikahan. Yang pertama adalah munculnya SOP baru dalam perkahwinan. Ketangkasan dan kesediaan pihak kerajaan dalam mendepani masalah tersebut perlulah dipuji oleh rakyat. Pihak kerajaan membenarkan untuk kita menjalankan majlis pernikahan, tetapi perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk mengawal dan menjaga rakyatnya daripada terjangkiti virus tersebut. Baik, yang kedua adalah proses pernikahan menjadi lebih mudah. Melihat kepada permasalahan-permasalahan yang timbul, lalu kerajaan memutuskan untuk membenarkan pernikahan secara atas talian. Pernikahan ini dilakukan tanpa melibatkan kepada sentuhan. Hal ini dapat mengurangkan risiko kebolehjangkitan kepada wabak tersebut. Pernikahan tersebut perlulah dilakukan dengan mengikuti segala syarat dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib untuk memastikan pernikahan tersebut dilakukan dengan sempurna dan sah. Yang ketiga adalah kita dibenarkan untuk mengadakan kenduri atau majlis perkahwinan dalam skala yang kecil dengan mengikuti segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jika dipandang dari sudut negatif, kita tidak boleh berkumpul secara beramai-ramai dengan sanak saudara, sahabat handal dan kenalan yang berada di kejauhan untuk melimitasikan jumlah tetamu yang hadir pada hari itu. Tetapi setiap yang berlaku itu pasti terselit hikmah di sebaliknya. Jika kita pandang daripada sudut positif, majlis yang kita adakan pada hari itu berlaku dengan secara sederhana. Ia sangat bertetapan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Kesederhanaan tersebut, ia dapat membantu dan memudahkan golongan yang belum berkahwin untuk segera menghalalkan hubungan mereka dengan pernikahan. Okey, yang keempat adalah jika kita lihat dari sudut politik, seorang pemimpin itu bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kalangan rakyatnya. Seperti yang kita lihat dalam masalah pernikahan, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka berkemungkinan banyak berlaku kemungkaran di negara ini demi mencapai kemaslahatan dan menolak kemudaratan yang akan berlaku di negara ini. Maka penyelesaian demi penyelesaian dibuat untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Assalamualaikum. Saya Nurul Afifah binti Abdul Razak, nombor metrik I 181026070 akan membentangkan tentang
subtopik yang seterusnya iaitu pengurusan pernikahan semasa tempoh Perintah Kawanan Pergerakan PKP. Kita semua tahu kan yang PKP ini dilaksanakan demi memutuskan rantaian COVID-19. Tapi secara tidak langsung, PKP telah memberi efek terhadap semua kegiatan harian masyarakat termasuklah dalam urusan pernikahan. Pada awalnya, setiap negeri telah menangguhkan segala urusan pernikahan. Namun setelah diteliti beberapa perkara dan dilakukan mesyuarat, maka Jabatan Agama Islam Negeri telah membenarkan pernikahan dilaksanakan pada tempoh tersebut. Terdapat dua cara untuk melaksanakan pernikahan iaitu pernikahan secara kehadiran fizikal dan pernikahan secara maya online. Jadi, apakah bentuk pengurusan pernikahan secara fizikal dan maya? Perlu diketahui bahawa setiap negeri pengurusan dia berbeza mengikut Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Di sini saya akan bawakan pengurusan pernikahan secara kehadiran fizikal di negeri Perak, yang mana pasangan pengantin perlu diakad nikahkan secara bersemuka di tempat yang ditentukan pada tarikh yang telah ditetapkan. Okey. Seterusnya, keutamaan mengadakan majlis akad nikah diberikan kepada bakal pasangan pengantin yang telah mendapatkan kebenaran berkahwin. Makna kata, pasangan tersebut telah mendapatkan borang akuan akad daripada pejabat agama Islam daerah dan segala dokumen borang kebenaran berkahwin serta rukun nikah disemak dengan teliti sebelum akad dilaksanakan. Seterusnya, majlis akad nikah perlu dilaksanakan di premis yang ditentukan sahaja, bukan di tempat awam, bukan di tempat persaudaraan. Premis tersebut adalah pejabat agama Islam daerah. Namun, terdapat beberapa negeri yang membenarkan pernikahan dilaksanakan di tempat persaudaraan seperti wilayah persekutuan. Pengurusan yang seterusnya ialah mematuhi langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara, iaitu melakukan pemeriksaan kesihatan seperti cek suhu, cek simptom demam, batuk, sesama dan sebagainya. Memakai face mask sepanjang majlis akad nikah berlangsung. Sentiasa menggunakan hand sanitizer. Melaksanakan ijab dan kabul tanpa berjabat tangan serta melafazkan taklid selepas akad nikah. Mengamalkan social distancing iaitu penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter di antara tetamu yang hadir. Tiada upacara membatalkan air semayang seperti mengarung cincin, sesi bergambar dan sesi bersalaman antara tetamu yang hadir. Tempoh berlangsungnya waktu akad nikah hanyalah tidak lebih daripada 30 minit. Namun, terdapat kebanyakan negeri yang hanya menetapkan 20 minit sahaja. Majlis akad nikah perlu dihadiri oleh juru nikah, 2 orang saksi, pengantin lelaki, pengantin perempuan dan juga wali. Segala dokumentasi dan pengeluaran sijil perakuan nikah perlu ditangguhkan dan disempurnakan selepas tamat tempoh PKP. Kesemua yang hadir perlu bersurai setelah tamatnya majlis akad nikah dan majlis akad nikah perlu dibatalkan sekiranya pihak yang terlibat disahkan positif COVID-19. Kedua, pengurusan pernikahan secara maya melalui sidang video iaitu bakal pasangan pengantin telah mendapatkan kebenaran bernikah daripada Jabatan Agama Islam negeri masing-masing yang mana kebenaran tersebut masih sah digunakan dan diperolehi sebelum pelaksanaan PKP. Kemudian berlakunya akad nikah seperti mana yang diperuntukkan di bawah akta atau enakmen berkuat kuasa negeri. Okey. Akad nikah juga perlu dilaksanakan dalam satu majlis sebagai syarat memastikan sahnya akad tersebut. Maknanya, lafaz ijab kabul itu perlu dilaksanakan dalam satu majlis yang dihadiri secara langsung oleh pihak-pihak yang berkenaan seperti juru nikah, 2 orang saksi, wali, pengantin perempuan, pengantin lelaki, juru teknikal yang mana mereka berada pada tempat dan kediaman masing-masing. Seterusnya, peralatan
yang digunakan dalam sidang video juga perlulah bersesuaian, mampu menampung komunikasi yang baik supaya lafaz ijab kabul didengari dan disahut balas dengan jelas. Perjalanan majlis juga perlulah direkam dan direkodkan sebagai bukti untuk pendaftaran pernikahan. Pendaftar nikah cerai rujuk atau penolong pendaftar nikah cerai rujuk perlulah memastikan segala dokumen kebenaran berkahwin dan rukun nikah dengan teliti sebelum akad dijalankan. Perlu diketahui juga bahawa majlis akad nikah perlu berlangsung pada tahap al-yakin, bukan al-zon, tiada was, tiada syak, tiada keraguan dan tiada unsur penipuan. Selain itu, perlu menyempurnakan semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak dan digalakkan wali sendiri yang melaksanakan akad nikah pasangan. Majlis berlangsung selama 20 minit walaupun melalui sidang video, tidak lebih daripada 20 minit. Pernikahan online ini biasanya berlaku kerana terdapat halangan yang memberi kesukaran kepada pasangan pengantin untuk berada di dalam satu majlis yang sama. Yang mana dalam hal ni, pasangan pengantin terikat dengan perintah kawalan pergerakan. Okey. Yang seterusnya adalah negeri yang membenarkan dan menolak pernikahan secara maya semasa tempoh PKP. Tak semua negeri yang menolak, tak semua negeri yang menerima. Di sini saya datangkan dua negeri yang membenarkan dan telah pun melaksanakan pernikahan maya, iaitu Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan. Okey, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah pun melaksanakan pernikahan online secara sidang video yang pertama di Malaysia semasa tempoh PKP. Begitu juga dengan Negeri Sembilan yang telah melaksanakan pernikahan melalui sidang video kepada pasangan frontliner barisan hadapan setelah mendapat kelulusan daripada pejabat agama daerah. Negeri yang menolak pula antaranya adalah Perak dan Pulau Pinang. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang tidak membenarkan pernikahan melalui sidang video kerana baginya tiada keperluan untuk berbuat demikian. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Azul Fadli bin Zamri, nombor metrik I192049090. Jadi saya akan sambung pembentangan aplikasi Maslahah pandangan mazhab berkenaan pernikahan secara maya. Okey. Nikah online secara dalam talian sah jika syarat pelaksanaan akadnya dipenuhi. Boleh rujuk kitab Syah Qanun Ahwal Saksiyah 1997 oleh Dr. Mahmud Ash-Shatawi halaman 6. Dalam konteks Malaysia, urusan ini terjamin apabila ia dilaksanakan oleh juru nikah kerajaan. Fatwa Negeri Sembilan tahun 2012 dan Fatwa Selangor 2016. Okey, jadi pernikahan secara maya ni dia dibolehkan mengikut syarat dan akad yang ditetapkan dalam Islam lah. Contohnya mesti disertakan dalam satu majlis pasangan suami isteri, dua orang saksi, wali bersertakan dengan lafaz yang jelas. Di Malaysia, Fatwa Negeri Sembilan dan Selangor membuat satu keputusan bahawa nikah secara maya mestilah dilaksanakan oleh juru nikah kerajaan supaya ianya berjalan dengan sempurna dan sah mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Seterusnya, walaupun amalan nikah dalam talian tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in, namun ia merupakan satu pendekatan semasa mengikuti illah keperluan tertentu. Kaedah fiqh menyebutkan kesukaran membawa kesenangan. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan nikah secara online dalam konteks ini adalah harus. Kaedah fiqh hukum hakam itu berkisar kepada kewujudan dan ketiadaan alasannya. Walaupun nikah secara dalam talian sah secara bersyarat, namun ia juga terdedah kepada gharar tipu daya menyebabkan pengantin
saksi dan wali apabila seseorang melakukan urusan pernikahan melalui jurun nikah tidak bertauliah ataupun sindiket. Selain itu, amalan nikah online tanpa melalui jabatan agama juga dikhawatiri dimanipulasi pihak tertentu secara talfiq mazhab, membuka ruang kumpulan pengganas mereka ahli kumpulan Syiah menjalankan urusan nikah muta'ah dan geng sesat untuk melakukan nikah batin. Talfiq mazhab di sini bermaksud seseorang yang menukar-nukar mazhab dalam satu masalah untuk bagi orang yang bertaklid, iaitu taklid orang yang mengikut satu-satu mazhab itu tanpa sebarang nas dan dalil. Okey, sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.